Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 2 November 2022. Seramai 210 penduduk di daerah kecil Kiulu menerima geran tanah adat negeri melibatkan keluasan tanah keseluruhan 327 ekar. Mereka merupakan penduduk dari 4 buah kampung iaitu Kampung Lokos, Nulu, Tiong Simpodon dan Kampung Tiong Ratau. Penyampaian geran tanah disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Masyarakat Kiulu. Turut disampaikan warta rizab kampung kepada 12 buah kampung iaitu Kampung Nadau, Bayak, Tiku, Logup, Lingga Baru, Parat, Gonipis Lama, Lingga Peturidong 2, Mongkonihap, Tiong Temburung dan Kampung Sukang Baru dengan keluasan keseluruhan 205.6 ekar tanah. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji Ji berkata, Kerajaan Negeri komited mengeluarkan geran hak milik tanah kepada penduduk demi menjamin masa depan mereka. Kita berharap dengan program seperti ini, kita dapat selain menunaikan tanggungjawab kita kepada rakyat, tetapi sedikit sebanyak kita dapat mengetahui dan juga mengenal pasti akan keperluan-keperluan yang mereka sampaikan kepada kerajaan. Terdahulu, Datuk Haji Ji menghadiri taklimat pembangunan daerah kecil Kiulu yang disampaikan penolong pegawai daerah Justin Ginduk. Seterusnya menyempurnakan Majlis Pecatanah Pembinaan Pejabat Daerah Kecil Kiulu. Projek pembinaan pejabat urus setia daerah kecil Kiulu di tapak seluas 2.5 ekar ini melibatkan peruntukan RM5 juta. Perkembangan banjir di Sabah. Penduduk terlibat banjir terus meningkat kepada 801 orang daripada 248 keluarga ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah iaitu Kunak, Pinampang, Sipitang, Tenem dan Keningau ekoran hujan sejak Isnin lalu. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah, setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Kunak kekal 66 orang, membabitkan 13 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Airport Batu 10. Itulah keadaan sekarang yang tidak menentu. Dia punya struktur, keadaan sungai kita jadi itulah kita perlu ada persiapan awal, sentiasa berjaga-jaga. Begitu ya saran saya kepada masyarakat kampung di kawasan-kawasan yang lain supaya pastikanlah sentiasa berkeadaan bersiap siagalah. APM dalam siap siaga, sentiasa dalam siap siaga 24 jam untuk memastikan keadaan kawasan-kawasan hos banjir ini dalam keadaan yang terjaga. Anggota sentiasa buat pemantauan sekiranya berlaku hujan di kawasan-kawasan yang dikenal pastilah waspada bersama dengan agensi lain termasuk pihak PDRM, pihak bomba. Sementara itu, di Penampang jumlah penduduk dipindahkan ke PPS Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang kekal 9 orang daripada 1 keluarga. Di Sepitang, penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 114 orang daripada 38 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Mini Mesapo dan Dewan SJK Cina Chung Hua Mesapol. Di Tenom, jumlah penduduk terjejas kekal 298 orang melibatkan 80 keluarga ditempatkan di 3 PPS iaitu Rumah Kebudayaan Kalang Kanar, Rumah Kebudayaan Makakagas dan Rumah Kebudayaan Gunting. Di Keningau pula, jumlah penduduk terkesan banjir meningkat kepada 314 orang dengan 116 keluarga ditempatkan di 2 PPS iaitu Dewan Gereja Kampung Senagang dan Sekolah Kebangsaan Pekan Keningau 2. Sementara itu, Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah memantau 24 jam semua aspek keselamatan bencana bagi menghadapi monsun Timur Laut termasuk pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pengarahnya Datuk Nur Alam Han A. Wahid Han berkata, MKN sedang memantau perkembangan pusat pemindahan sementara PPS dan akan bertindak sekiranya ada keperluan mendesak. Menurut Datuk Nur Alam Khan, MKN kini dalam misi membantu daerah Tenem ekoran kejadian tanah runtuh termasuk di Stesen Jana Kuasa Hidro Tenem Panggi.
Kita pun sekarang ini pun dalam misi untuk membantu. Kalau sekarang ni di Tenem sekarang ni kita ada mungkin masalah empangan sekarang dan dia akan mengganggu sedikit bekalan elektrik. Jadi sebab tu hari ini pun kita cuba membantu untuk selaraskan dengan agensi lain, contohnya ATM, supaya alihan ataupun pergerakan genset dapat dihantar ke sana lah untuk membantu di peringkat daerah Tenem lah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Semalam SASB dalam satu kenyataan memaklumkan operasi stesen janakuasa Hidro Tenem Pangi terpaksa ditutup akibat kejadian arus sungai deras dan tanah runtuh seterusnya menimbus beberapa peralatan set janakuasa tersebut. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Ata Joseph Kurup menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir dari Kampung Ansip Laut dan Pegalungan Ansip Keningau yang ditempatkan di PPS Dewan SK Pekan 2 Keningau. Ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan bantuan berupa makanan kering, barangan keperluan harian dan sumbangan kewangan, Dato' Ata berharap penduduk terjejas banjir sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Saya akan sentiasa memantau keadaan, memantau keperluan orang-orang yang ditempatkan di sini dan kita akan mengikut arahan daripada pihak berkuasa khususnya daripada Jawatan Tindakan Bencana Daerah untuk membenarkan penduduk balik ke kawasan masing-masing hanya selepas keadaan bertambah selamat. Ucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu kami sepanjang kami berada di sana dan juga di sini. Jadi saya harap kepada kerajaan membantu kami lah yang kami semua yang kena dilanda banjir. Tujuan kami, kedatangan kami di sini ini adalah untuk memantau mangsa-mangsa banjir yang ada di sini, menatau mungkin ada orang yang ada sakit begitu. Jadi kami boleh memberikan rawatan yang boleh kami bagi di sinilah. Penduduk di daerah Beaufort yang tinggal di kawasan mudah dinaiki air diingatkan agar bersedia berpindah pada bila-bila masa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram mengingatkan penduduk agar menyimpan dokumen penting dengan selamat sekiranya diarah berpindah. Lebih bersiap sedia dalam keadaan sekarang kita melihat di Kampung Suasa, Jalan Suasa sudah pun dilimpah air. Dan perlulah mengatur perkara-perkara yang perlu. Tentunya kita akan mengenal pasti mana-mana rumah yang sudah ditenggelami kita akan pindahkan. Beliau ditemui RTM semasa meninjau keadaan Kampung Suasa Beaufort. Datuk Ruslan turut melawat dan menghulurkan bantuan wang tunai kepada Ismadi Omar di Kampung Western Beaufort selepas bumbung rumahnya rosak akibat angin kencang pada Isnin lepas. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 199 kes baru semalam, meningkat 65 kes berbanding sebelum ini. Satu kes kematian dicatatkan di daerah Sandakan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, peningkatan kes baru semalam sejajar dengan jumlah sampel ujian lebih tinggi iaitu 2,156 dengan kadar penularan 9.23%. Sebanyak 7 daerah merekodkan jangkitan 2 angka, manakala hanya 3 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Pergerakan Pemuda Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mempersiapkan jenteranya melalui Exco Pemuda di setiap parlimen bagi membantu calon GRS yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ketua Pemudanya Johnny Bon J. Kurum berkata, persediaan itu termasuk memastikan setiap jawatan kuasa berfungsi dengan baik selain menggerakkan beberapa program bagi mengikat pengundi khususnya pengundi muda. Kita akan pastikan setiap jawatan kuasa ini berfungsi dengan baik dan akan terus ke kawasan parlimen untuk memastikan jentera dan juga kerja pemuda ini bagi meraih sokongan orang-orang muda. Kita sudah ada beberapa rangka kerja yang kita akan laksanakan di peringkat parlimen. Johnny Bon ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat pemuda parti GRS di Pinampang. Pemuda GRS merupakan barisan hadapan yang berperanan mendekati pengundi muda, terutamanya pengundi 18 tahun yang pertama kali mengundi dalam PRU 15.
Kumpulan kuaya The North Harmony dari SMK Pinggan Pitas dinobatkan johan pertandingan kuaya perpaduan peringkat kebangsaan yang berlangsung di Ibu Negara Ahad lalu. Kumpulan itu sekaligus menewaskan 15 lagi kumpulan dan membawa pulang hadiah berupa wang tunai berjumlah RM10,000. Sambil berbangga dengan kejayaan tersebut, Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Rudy Awar berharap ia terus menjadi penyuntik semangat kepada pelajar untuk meraih pelbagai kejayaan. Saya juga percaya bahawa ini satu kegembiraan kepada pengarah pendidikan negeri Sabah. Kerana satu-satunya pinggan-pinggan yang mana sudah pasti benda yang tidak diharapkan, tapi benda ini tidak mustahil seperti yang berlaku pada hari ini. Datuk Seri Rudy yang juga Adun Pitas ditemui RTM ketika menyambut ketibaan kumpulan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Beliau turut menghadiahkan wang tunai RM5,000 atas kejayaan kumpulan ini menjadi johan. Mereka mempunyai satu perasaan yang mahu berjaya dan mahu bersinar, dan itulah yang telah berlaku kepada mereka. Dan salah satu kuncinya juga adalah sokongan daripada pentadbir dan juga pemimpin-pemimpin yang kita boleh lihat bersama-sama dengan saya pada hari ini, dan ini merupakan satu kunci yang telah membuka sehingga kami boleh mencapai kejuaraan pada kuaya kebangsaan perpaduan peringkat kebangsaan. Seramai 55 orang pelatih Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS menerima sijil tamat kursus masing-masing dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Penyampaian sijil tersebut disampaikan bersama pengurus Kumpulan Kanan Bahagian Sumber Manusia dan Perkhidmatan Korporat Yayasan Sabah Zulhairi Ismail dan Ketua Eksekutif KTYS Samin Ongki. Menurut Zulkhairi, KTYS akan meneroka bidang baharu bagi memastikan para pelatih dapat memenuhi kehendak industri. Kumpulan Yayasan Sabah melalui institusi seperti Kolej Teknologi YS ataupun Pusat Warisan Kraf ini memang sepanjang tahun membuka peluang-peluang latihan. Jadi kita tidak pernah putus menawarkan latihan-latihan kemahiran kepada penduduk negeri Sabah yang memerlukan, khususnya mereka yang mempunyai asas kemahiran dari sama ada dari luar bandar ataupun suburban. Beliau ditemui media selepas mewakili pengarah Yayasan Sabah Datuk Gulam Haidar Han Bahadar merasmikan majlis penyampaian sijil tamat kursus pelatih Pusat Warisan Kraf di bawah program khas anak negeri di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Sabrina Baas. Assalamualaikum dan salam hormat.